dari samudra, keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa? Adakah kau lupa? Adakah kau lupa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar adik? Sihat? Kalau sihat, jadi adik-adik mesti bersedia untuk terus belajar bersama Ustaz Mi. Jom kita kongsikan. Pada hari ini adik-adik, Ustaz Mi tak nak buang masa sebab kita akan belajar tajuk sejarah ataupun sirah yang pastinya memerlukan kekuatan ingatan adik-adik dalam menghafal fakta-faktanya. Jadi, jom kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kefahaman, kepandaian, kebijaksanaan dan kekuatan ingatan dalam kita mempelajari tajuk sirah ini. Dah sedia adik-adik? Okey, jom kita mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik, kita dah berdoa dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita insya-Allah. Okey adik, tak nak buang masa. Pada hari ini kita akan belajar tajuk ataupun subjek pendidikan Islam KSSM tingkatan 4 bidang sirah pelajaran yang ke-18. Jadi tajuk kita pada hari ini adik-adik ialah Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Adik-adik boleh buka buku teks dan jadikan dia sebagai rujukan kita supaya di samping adik-adik boleh tengok di paparan Ustaz Mi di sebelah ni. Jadi adik-adik juga boleh tengok buku teks adik-adik sebagai orang kata apa? Memudahkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Okey adik-adik ha? Buka buku teks tingkatan 4 muka surat 152 hingga 160. Okey, kita teruskan. Jadi sebelum kita nak belajar adik-adik, macam mana biasa objektif pembelajaran kita. Yang pertama adik-adik, kita akan belajar pada hari ini ataupun mengetahui pada hari ini iaitu era pemerintahan kerajaan Islam. Kita akan tengok beberapa era kerajaan Islam di dalam pemerintahannya. Jadi yang kedua, ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin ada 4 dan kita akan dapat melihat ciri-ciri kepimpinannya insya-Allah. Yang ketiga, kita dapat mengetahui pencapaian pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Yang keempat, kita dapat mengambil iktibar daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Dan yang kelima, menjawab 25 soalan kuis di deskripsi yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik. Okey adik-adik, jom kita mulakan. Okey, Ustaz Mi dah paparkan di sebelah ni, adik-adik boleh tengok era pemerintahan kerajaan Islam. Jadi kita akan tengok era pemerintahan kerajaan Islam ini dibahagikan kepada 5 era. 5 era. Okey, yang pertama zaman Rasulullah SAW bermula pada 1 Hijrah hingga 11 Hijrah ataupun 622 Masihi hingga 632 Masihi. Kita tengok di sebelah tu, pusat pemerintahan dia ialah Madinah. Pusat pemerintahan dia ialah Madinah. Pimpinan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu jelas? Mudah dan senang nak ingat. Okey, sebab pemerintah pada zaman tu iaitu zaman Rasulullah SAW, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita terus yang kedua, era zaman Khulafa Ar-Rashidin. Bermula pada 11 Hijrah hingga 40 Hijrah ataupun bersamaan dengan 632 Masihi hingga 661 Masihi. Okey, kita tengok pusat pemerintahan di mana? Di Madinah juga. Okey, di Madinah juga. Kalau zaman Rasulullah di Madinah, zaman Khulafa Ar-Rashidin juga di Madinah. Okey, dan terdiri daripada 4 khalifah. Ini memang terkenal, 4 sahabat baginda yang paling dekat iaitu bermula dengan Abu Bakar As-Siddiq
yang kedua Umar Al-Khattab, yang ketiga Uthman bin Al-Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Talib. Okay adik? Mudah. Okey, kita pergi kepada era seterusnya, iaitu zaman kerajaan Umayyah. Zaman kerajaan Umayyah bermula pada 41 Hijrah hingga 132 Hijrah bersamaan dengan 661 Masihi hingga 750 Masihi. Kemudian kita tengok di sebelah tu, okey, pusat pemerintahan. Kalau dua era tadi di Madinah berubah pada zaman kerajaan Umayyah, pusat pemerintahan berubah di Damsyik. Okey, khulafa ataupun khalifah yang terkenal pada waktu tu ialah ada 4 yang kita letakkan di sini. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Okey, semua khalifah ni dia ada cerita-cerita tersendiri. Okey, adik-adik boleh tengok di dalam sirah-sirah insya-Allah. Okey, kita terus kepada era yang keempat. Selepas zaman Rasulullah, selepas zaman Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian zaman kerajaan Umayyah, yang keempat zaman kerajaan Abbasiyah. Okey, bermula pada 132 Hijrah hingga 656 Hijrah bersamaan dengan 750 Masihi hingga 1258 Masihi. Ini era kerajaan Abbasiyah. Okey, pusat pemerintahan berubah lagi. Okey, kalau zaman Rasulullah di Madinah, zaman Khulafa Ar-Rasyidin di Madinah, zaman Umayyah di Damsyik, berubah pula. Di mana pula kali ini? Pusat pemerintahan di Baghdad. Okey, di Baghdad, khalifah yang terkenal pada waktu itu ialah yang pertama Abu Al-Abbas As-Saffah, yang pertama. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Harun Ar-Rashid, yang keempat Abu Ja'far Al-Ma'mun. Okey, ini 4 khalifah yang terkenal pada zaman kerajaan Abbasiyah. Kita terus kepada era yang terakhir, iaitu zaman kerajaan Uthmaniyah. Okey, zaman kerajaan Uthmaniyah ini bermula pada 698 Hijrah hingga 1341 Hijrah ataupun 1299 Masihi hingga 1924 Masihi. Ini kerajaan yang terakhir, iaitu zaman kerajaan Uthmaniyah. Di mana pusat pemerintahannya? Ustaz mengulang daripada awal tadi. Zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, zaman Khulafa Ar-Rasyidin di Madinah, zaman kerajaan Umayyah di mana? Pandai di Damsyik. Zaman Abbasiyah di mana? Pandai di Baghdad. Dan yang terakhir ini kerajaan Uthmaniyah, pusat pemerintahannya ialah di Istanbul. Khalifah yang terkenal ialah Uthman Ertugrul. Kemudian yang kedua Urkhan, yang ketiga Muhammad Al-Fatih. Ni terkenal lah, Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel. Keempat Sulaiman Al-Qanuni. Jadi jelas inilah era pemerintahan kerajaan Islam. Adik-adik boleh tengok di paparan, mudah adik-adik tengok, mudah adik-adik nak buat revision ataupun ulang kaji sebab dia sekali dalam satu carta ni. Okey adik-adik ya? Kita teruskan lagi. Okey, di sini ada spektrum ilmu. Spektrum ilmu disebut di sini antara tahun 656 Masihi hingga 698 Masihi selepas kejatuhan Abbasiyah di Baghdad, kerajaan Abbasiyah diteruskan di Mesir. Okey, ini dia. Kemudian yang kedua, kerajaan Islam berjaya menguasai dunia selama 1400 tahun lamanya. Menunjukkan apa? Bila kita ada Islam, kita ada Islam boleh berkembang jika kita menggunakan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, mengikut tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam memang hebat. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu Islam. Jadi bila kita amalkan apa yang ada dalam Islam, kita akan jadi macam mana kerajaan Islam yang dulu berjaya menguasai dunia selama 1400 tahun lamanya, adik-adik. Menguasai dunia. Allahu Akbar. Okey, kita terus adik-adik. Seterusnya kita akan tengok ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin ini
yang seperti mana yang Ustaz ni bagi tahu tadi ada 4 kan. Okey, kita mulakan dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik boleh tengok di paparan ni. Setiap satu khalifah Khulafa Ar-Rasyidin itu dia ada 4, diletakkan di sini 4 ciri yang orang kata hebat yang ada pada khalifah ini. Jadi kita tengok yang pertama, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau adik-adik nak tahu latar belakangnya dan sebagainya, kita dah belajar dulu pada tingkatan 1. Okey, yang pertama, tegas. Apa bukti dia? Memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Dia tegas dengan orang-orang yang macam ni. Kalau benda tu salah, dia akan tegas. Dan dia terus melaksanakan, bukan melaksanakan biasa-biasa, terus perang kepada golongan murtad, nabi palsu dan juga yang enggan membayar zakat. Kenapa? Sebab mereka ni kalau dibiarkan membawa pengaruh yang buruk kepada masyarakat Islam yang lain. Okey, yang kedua, berpandangan jauh. Abu Bakar As-Siddiq dia berpandangan jauh. Dia mengarahkan Zaid bin Thabit mengutai usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran. Ni adik-adik mesti tahu cerita ni kan. Okey, dikumpulkan semua ayat-ayat Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan, kerana ramai penghafaz Quran terkorban dalam peperangan Yamamah. Ni perang di antara orang Islam pada zaman Saidina Abu Bakar. Perang antara orang Islam dengan orang yang golongan ridah, iaitu golongan yang keluar daripada Islam yang diketuai oleh Musailamah Al-Kazzab. Dan daripada situlah ramai orang Islam yang terkorban. Dikatakan dalam sejarah ada 1,200 yang terkorban, dan daripada situ ada ramai penghafaz Quran yang terkorban. Jadi kerana kerisauan itu, berpandangan jauhlah Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini untuk mengumpulkan tulisan-tulisan ayat Quran ini. Dibimbangi Quran akan hilang begitu saja. Baik adik-adik, sekarang kita tengok adik-adik ciri seterusnya. Ciri seterusnya ialah dia sangat setia dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dia setia. Dia meneruskan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghantar Usamah bin Zaid. Budak baru lepas SPM. Ustaz ni beritahu macam itulah. Usamah bin Zaid ni dia jadi ketua perang, nampak? Usamah bin Zaid sebagai panglima angkatan tentera Islam. Ustaz ni panggil dia budak baru lepas SPM sebab ketika dia menjadi panglima tentera ni adik-adik, 18 tahun umur dia. Allahu Akbar. Sebab tu kita sebagai remaja adik-adik, kita kena ada semangat macam ni. 18 tahun dah jadi ketua. Itu orang Islam yang sebenar. Kan? Okey, apa yang Saidina Abu Bakar buat ni? Dia menghantar Usamah bin Zaid sebagai panglima angkatan tentera Islam kepada kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan ni di bawah jajahan Rom Timur. Okey, kerana telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi niat untuk menghantar Usamah bin Zaid ini ataupun menghantarkan pasukan perang dia untuk memerangi kerajaan Ghassan ini. Walaupun pada waktu tu Nabi waktu hantar wafat. Jadi orang macam nak hantar ke tidak, tapi Abu Bakar teruskan sebab dia setia dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat mengamalkan syura. Iaitu mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang Rom dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Dia mengamalkan syura, maksudnya ada perbincangan, ada pemberian pendapat, kemudian dia ada satu keputusan. Dalam hal ni strategi peperangan menentang Rom dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera. Hasil daripada syura ni adik-adik, sebab memang syura ni bagus, perbincangan ni bagus, mesyuarat ni bagus. Sebab apa? Sebab keputusan yang sepakat itu sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah hasil dia, berjaya menawan negeri Syam lah sekali. Nampak adik? Cantik. Kita dah tahu tentang Saidina Abu Bakar. Kita tengok ucapan Saidina Abu Bakar As-Siddiq selepas dilantik menjadi khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni, dia ada satu ucapan dia. Selepas dia dilantik, dia cakap. Apa dia cakap? Sekiranya aku di jalan yang benar, berilah bantuan. Sekiranya aku menyimpang, tegurlah. Kebenaran ialah amanah, pendustaan ialah khianat. Taatlah kepadaku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya,
dan sekiranya aku ingkar kepada Allah dan Rasul, maka luputlah ketaatanmu kepadaku. Ini adalah ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada mula-mula dia menjadi khalifah. Jadi kita dapat tengok kat sini adik-adik, hebatnya seorang ketua, dia minta tegur. Ustaz Mi merah kat situ kan, berilah bantuan jika di dalam benar. Yang bestnya sekiranya aku menyimpang, tegurlah. Ni sifat seorang ketua, dia tak sombong. Orang tegur dia, dia terima. Baik adik-adik. Seterusnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, kita tengok dia punya ciri-ciri dia dulu. Ada 4. Yang pertama, tegas. Yang kedua, berfikiran terbuka. Yang ketiga, adil. Yang keempat, cekap. Kita tengok tegas dulu adik-adik. Yang pertama, menggantikan kepimpinan Khalid Al-Walid sebagai Panglima Angkatan Tentera Islam dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah semasa Perang Yamamah. Ni dia punya ketegasan dia, menggantikan kepimpinan Khalid Al-Walid. Ni bukti dia. Nanti dalam exam adik-adik kena jawab macam ni. Okey. Kemudian dia berfikiran terbuka, iaitu bersedia ditegur Rasulullah SAW dan menerima pendapat daripada sahabatnya sendiri, walaupun pada asalnya dia tak terima, dia tak setuju. Siapa sahabat dia tu? Abu Bakar As-Siddiq, tentang pembebasan tawanan perang Badar kerana menghormati keputusan mesyuarat. Bila orang dalam perang Badar tu dapat tawan orang bukan Islam, jadi macam apa kita nak buat dengan orang bukan Islam ni yang kita tawan ni? Umar Al-Khattab dia kata bunuh, sebab mereka ni terang-terangan memerangi Rasulullah, memusuhi Rasulullah. Umar cakap. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq kata jangan. Mereka ni ada tali persaudaraan dengan kita, ada kekeluargaan dengan kita. Dan last sekali Nabi buat satu keputusan, kita terima pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Umar Al-Khattab dia menerima pandangan tersebut, menghormati keputusan dalam perbincangan itu. Ni hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Okay, adik, cantik. Yang ketiga, adil. Memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya, termasuk menyamar sebagai rakyat biasa. Ni banyak kisah adik-adik yang adik-adik boleh tengok. Ustaz Mi tak boleh nak cerita kat sini, tapi nak bagi tahu ni, memang Umar Al-Khattab dia selalu menyamar sebagai rakyat biasa, nak tahu keadaan masyarakat dia. Tu di antara cerita terkenal tentang Sayyidina Umar ini. Okey, yang keempat, cekap. Cekap ni adik-adik ialah apa dia buat? Dia menubuhkan majlis syura dan beberapa jabatan baru Al-Diwan, serta mengemaskini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian. Pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur yang cekap seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amru bin Al-As. Ni hebatnya Sayyidina Umar. Dia ni ada strategi dia. Dalam pemerintahan dia ada strategi. Dia buat majlis syura nak bagi mudah ni. Senang mesyuarat, dapat satu keputusan, kemudian kita buat. Kemudian buat lagi bahagian-bahagian jabatan-jabatan supaya dapat cantik lagi, cekap lagi pentadbiran dia. Dan dia mengemaskini Baitul Mal untuk melicinkan pentadbiran dia. Hebat Sayyidina Umar ni. Okey, banyak lagi dia buat. Kemudian di situ disebut membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian. Kemudian letak satu gubernur untuk memerintah dari situ. Di situ, di antara gubernur yang cekap adalah Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amru bin Al-As. Okey adik? Jelas? Cantik. Okey, kita tengok seterusnya. Sayyidina Umar Al-Khattab selepas dilantik jadi khalifah, dia bagi satu ucapan. Apa ucapan dia? Dalam menunaikan tugas, maka Al-Quran ialah panduanku, dan aku akan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sekiranya aku di jalan yang benar, ikutilah aku. Dan sekiranya aku menyimpang dari jalan yang benar, maka perbetulkanlah aku, agar tidak kehilangan arah. Allahu Akbar. Satu ucapan yang penuh, orang kata apa, rendah diri. Kan? Nampak? Dia kata apa? Quran panduan dia. Sunnah Nabi itu aku akan ikut. Dan Abu Bakar itu juga sahabat Nabi yang aku akan ikut. Ni dia. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ucapan yang Ustaz Mi merahkan, yang memang kita kena pegang juga macam ni adik-adik. Okey, sekiranya aku jalan di jalan yang benar, ikutilah aku. Sekiranya aku menyimpang dari jalan yang benar, betulkanlah aku, agar aku tidak kehilangan arah. Okey adik-adik? Faham? Cantik.
Seterusnya, Sayyidina Uthman bin Al-Affan. Ini adalah khalifah yang ketiga. Okey, kalau kita tengok di sini adik-adik ada 4 juga dia punya ciri-ciri dia. Yang pertama berpandangan jauh, yang kedua berfikiran terbuka, yang ketiga prihatin, yang keempat inovatif. Jadi kita tengok satu persatu. Berpandangan jauh. Sayyidina Uthman berpandangan jauh dengan dia menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran. Dia fikir yang tadi usaha Sayyidina Abu Bakar tadi dilanjutkan dengan Sayyidina Uthman, iaitu dia menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai Zaid bin Sabit menggunakan lahjah Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani demi memelihara kesucian Quran. Adik-adik boleh tengok kat sini. Ini adalah contoh ataupun bukti Sayyidina Uthman berpandangan jauh. Okey, yang kedua berfikiran terbuka. Melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Beliau juga telah membenarkan sahabat keluar daripada kota Madinah. Ini dia cara ataupun ciri Sayyidina Uthman yang berfikiran terbuka. Dia longgarkan syarat Baitul Mal. Sahabat yang sebelum ni tak boleh keluar daripada kota Madinah dibenarkan. Baik-baik. Kemudian yang ketiga, prihatin. Prihatin ni apa? Dia menyumbangkan harta dan kekayaannya untuk pertahanan negara. Orang kaya yang menyumbangkan harta untuk pertahanan negara. Ni Sayyidina Uthman. Beliau juga membesarkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tak pernah diperbesarkan kecuali bila Sayyidina Uthman datang. Dia datang menjadi khalifah, dia besarkan Masjid Nabawi untuk keperluan dan keselesaan umat Islam. Yang keempat, inovatif. Inovatif ni adik-adik ialah satu usaha untuk memperbaiki sesuatu. Satu usaha, satu orang kata apa? Satu cara untuk mencari penyelesaian bagi menambah baikkan sesuatu. Kalau daripada sudut Sayyidina Uthman ni, dia nak memperbaiki lagi sistem ketenteraan dia ataupun menambah baik lagi ketenteraan dia. Dia buat apa? Menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan di Mesir. Hebat tu Sayyidina Uthman ni adik-adik. Terbaik. Okey, tu dia khalifah kita. Barulah kita boleh dapat menguasai seluruh dunia. 1400 tahun adik-adik kerajaan Islam menguasai dunia. Okey, seterusnya kita tengok ucapan Sayyidina Sayyidina Uthman bin Al-Affan selepas dilantik menjadi khalifah. Selepas dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Uthman ni apa ucapan dia? Kita tengok. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah merupakan permainan yang melalaikan. Satu statement yang cantik, menunjukkan bahawa dia tidak memandang dunia, bahkan dia memandang akhirat. Dia kata apa? Dunia ni hanyalah permainan. Memang tempat berhibur, tempat seronok-seronok. Kita nampak yang tu je dunia ni. Seronok, berhibur, santai. Seronok, berhibur, santai. Nampak dunia tu macam tu. Kalau orang sedar, dunia tu macam tu. Dia melalaikan. Dalam sekali dah mati baru kita sedar, ya Allah, rupanya semua yang aku ikut hawa nafsu aku ni sia-sia je. Tu sebab dia kata permainan yang melalaikan. Dan dia kata apa? Di akhirat kelak sesaan yang pedih bagi yang mengingkari serta keredaan Allah SWT bagi yang taat. Cantik ayat ni adik-adik, kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Seterusnya, Sayyidina Ali bin Abi Talib juga diletakkan di sini 4 ciri. 4 ciri Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang pertama, tegas. Apa tegas dia? Memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa Al-Asy'ari untuk meredakan kemarahan puak pemberontak. Sebab Sayyidina Ali bila dia jadi khalifah, masa ni huru-hara, masih huru-hara lagi. Sebab orang nak sangat cari pembunuh kepada Uthman dan cepat cari dia dan kisaskan dia. Macam tu. Jadi bila huru-hara ni berlaku dan ada pemberontakan berlaku, jadi nak redakan tu, dia buat apa? Dia tegas. Dia pecat gubernur yang dilantik oleh Khalifah Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa Al-Asy'ari. Okey? Ini ketegasan Sayyidina Ali. Yang kedua, berpandangan jauh. Tak nak berlaku pemberontakan dan kedahsyatan tu melampau-lampau kan, sampai huru-hara teruk sangat. Dia buat apa? Menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Uthman bin Affan kerana keadaan negara masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Ni yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, bukti dia.
Dan yang keempat, dia sangat berilmu. Buktinya, memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik sebagai hakim di Yaman. Hakim di Yaman. Okey, yang keempat, berani. Berani macam mana? Tengok dia punya bukti dia. Menyertai hampir ke semua peperangan seperti Perang Badar dan Perang Khaybar. Perang Badar dan Perang Khaybar, serta berada di barisan hadapan sekali. Dia bukan duduk belakang, duduk depan sekali. Beliau juga sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapinya. Ada dua kat sini. Satu, menyertai hampir ke semua peperangan dan duduk di barisan hadapan. Dan yang kedua, dia sanggup memegang jawatan khalifah walaupun waktu tu huru-hara sangat dahsyat berlaku. Dan dia tahu dia pasti menjadi beban dia untuk dia memegang jawatan khalifah pada waktu ni. Tapi dia pegang juga, adik, kerana keberanian dia. Okay, adik? Faham? Cantik. Habis. Okey, habis kita tengok ucapan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu selepas dilantik menjadi khalifah. Okey, seorang Islam yang sejati adalah yang menggunakan lidah dan anggotanya ke arah kebenaran dan berlumba-lumba membuat kebaikan. Cantik ayat ni jadi. Orang Islam yang sejati, dia guna lidah, dia guna anggota badan dia dan berlumba-lumba membuat kebaikan. Guna lidah, guna anggota dia, kebenaran, dan berlumba-lumba. Sebab masa suntuk, kematian boleh datang bila-bila. Jadi kita kena lumba-lumba untuk buat kebaikan ni. Nampak maksud dia? Taatilah Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhi larangannya. Jika melihat kebaikan, maka sempurnakanlah. Dan jika melihat kejahatan, tinggalkanlah. Cantik ayat dia, cukup tersusun. Sayyidina Ali kalau buat ayat memang macam ni, adik-adik. Sangat deep, sangat menyentuh hati. Alhamdulillah, adik. Sekarang kita masuk pada bahagian yang kedua, iaitu pencapaian pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Kita akan tengok pencapaian-pencapaian dia, adik-adik, ya. Kita akan tengok, dan pencapaian ini dibahagikan kepada 6 perkara ataupun 6 bahagian. Yang pertama, dari sudut agama, politik. Yang pertama agama, yang kedua politik, yang ketiga sosial, yang keempat ekonomi, yang kelima ketenteraan, yang keenam pendidikan. Okey, jadi ada 6 perkara yang kita akan tengok. Jadi Ustaz Mi paparkan kat adik-adik dua. Kita tengok dua yang pertama ni dulu. Okey, yang pertama agama, yang kedua politik. Okey, dari segi agama, hanya 2 sahaja khalifah yang terlibat yang dapat pencapaian yang baik dalam segi agama ni. Okey, pencapaian apa? Jom kita tengok. Ada 2 khalifah. Khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa pencapaian dia? Berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu, dan golongan yang enggan membayar zakat. Ini 3 ni memang ketegasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada 3 golongan ni. Mereka diperangi. Okey, murtad, orang murtad, nabi palsu, dan orang yang enggan bayar zakat. Ini pencapaian ataupun sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam agama. Okey, yang kedua Khalifah Umar Al-Khattab. Apa dia buat? Menyebarkan dakwah Islam sehingga tersebar di wilayah Mesir, Parsi dan Rom. Dahsyat. Ini sampai ke luar Madinah, Mesir, Parsi dan Rom, sampai ke Rom, adik-adik. Allahu Akbar, hebat. Umar Al-Khattab hebat. Sampai di sana agama kita tersebar. Okey, habis. Hanya 2 saja khalifah yang ada menyumbang ataupun tercapai, membuat satu pencapaian dalam agama. Okey, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar. Yang lain ada, cuma meneruskan lagi apa yang telah dibuat oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Okey, seterusnya politik. Politik melibatkan 3 khalifah. Yang pertama Khalifah Abu Bakar. Apa dia buat? Pembukaan wilayah baharu Islam di sebahagian wilayah Iraq dan Syam. Okey, ini yang dia buat. Okey, dia buka wilayah baru Islam di sebahagian wilayah Iraq dan Syam. Okey, itu di luar lah kota Madinah. Dia dah buat dah satu pembukaan wilayah baru Islam. Okey, yang kedua Khalifah Umar. Khalifah Umar buat apa? Menubuhkan Majlis Syura, Jabatan Tentera, Jabatan Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara. Ini Sayyidina Umar, dia punya pemerintahan sangat sistematik. Dia buat jabatan-jabatan ni untuk memudahkan urusan pentadbiran dia. Okey, dia.
Yang ketiga, Khalifah Osman bin Affan. Apa dia buat? Berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke Rom, Mesir dan Afrika Utara serta menawan Pulau Cyprus. Allahu Akbar, hebat. Khalifah Osman hebat, Khalifah Umar Al-Khattab hebat, Khalifah Abu Bakar hebat. Allah, menyebabkan tersebarnya Islam, melibatkan wilayah Islam. Orang kata apa? Islam tersebar ke seluruh dunia dan dapat dikuasai sedikit demi sedikit. Allahu Akbar, hebat adik. Okey, itu politik. Okey, kita tengok dari sudut sosial dan ekonomi pula. Okey, pencapaian dari sudut sosial dan ekonomi pula. Adik-adik boleh tengok di paparan. Sosial hanya diletakkan dalam buku teks Khalifah Umar Al-Khattab. Okey, dari sudut sosial, apa Khalifah Umar Al-Khattab buat? Yang pertama, ada 3 kat sini. Yang ketiga, yang pertama mengasaskan takwim Islam sebagai asas permulaan pengiraan tahun hijrah. Yang kita dapat Rabiul Awal kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tu nama-nama bulan Islam. Takwim Islam tu siapa yang buat? Siapa yang mengasaskan? Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang kedua, memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah untuk menghormati hak sosial dan menjaga kebajikan rakyat. Oh, cantik. Memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Okey, yang ketiga, membina kemudahan awam seperti tali air untuk kemudahan pertanian. Ini yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, ini dari sudut sosial. Okey, ekonomi. Ekonomi kita boleh tengok di sini ada 2 khalifah yang terlibat. Okey. Yang pertama, Khalifah Umar Al-Khattab. Dari sudut ekonomi, apa yang dibuat oleh Umar Al-Khattab? Yang pertama, memperkenalkan pelbagai cukai baharu, termasuklah cukai jizyah dan juga cukai kharaj. Cukai jizyah tu apa? Cukai kharaj tu apa? Cukai jizyah ni cukai perlindungan. Perlindungan kepada siapa? Kepada orang-orang bukan Islam, dipanggil kafir zimmi, yang duduk dalam negara Islam ataupun bukan negara Islam tapi memohon perlindungan dengan Islam. Tu dikenakan cukai jizyah. Kharaj tu apa? Kharaj tu ialah cukai tanah yang dikenakan kepada orang bukan Islam ataupun orang Islam. Okey, jadi ini diperkenalkan oleh Sayyidina Umar. Okey, cantik. Yang kedua, memajukan sistem pengairan dan saliran melalui pembinaan terusan. Terusan apa? Amirul Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa. Cantik adik. Okey, yang ketiga, apa Khalifah Umar Al-Khattab buat? Mengemaskini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah baharu untuk memperbanyakkan hasil pertanian. Dikemaskinikan Baitul Mal dan meneroka tanah baru untuk membanyakkan hasil pertanian. Cantik, sangat bijak, sangat terancang, dan memang zaman Khalifah Umar Al-Khattab di antara zaman yang paling dahsyat. Umat Islam ni sedang nak sampai ke puncak. Macam tu. Okey, kemudian yang kedua, Khalifah Osman Al-Affan. Apa dia buat? Dari sudut ekonomi, Khalifah Osman Al-Affan dia buat meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan terhadap golongan zimmi. Kafir zimmi tadi yang duduk dalam negara Islam ataupun bukan Islam tapi minta perlindungan daripada Islam. Okey dia? Okey. Faham insya-Allah. Kita teruskan. 2 lagi pencapaian yang dicapai oleh Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu ketenteraan dan juga pendidikan. Okey, kita tengok. Dari sudut ketenteraan ada 2 khalifah yang terlibat. Yang pertama Khalifah Umar Al-Khattab, dia meneruskan pembebasan negeri wilayah Iraq. Yang pertama. Yang kedua, pembukaan Baitul Maqdis, Palestin dan Mesir. Ini yang dibuat oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Okey, dari sudut ketenteraan. Yang kedua, Khalifah Osman Al-Affan. Dia buat apa? Dia menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama, Armada Laut Islam yang pertama, bagi tujuan keselamatan dan perluasan kuasa. Ini yang dilakukan dari sudut ketenteraan yang melibatkan 2 khalifah, iaitu Khalifah Umar Al-Khattab dan Khalifah Osman. Cantik. Yang terakhir adik, dalam bidang pendidikan, pencapaiannya melibatkan 3 khalifah. Yang pertama Khalifah Abu Bakar, yang kedua Khalifah Umar, yang ketiga Khalifah Osman. Apa dibuat oleh Khalifah Abu Bakar? Mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah.
Okey, dalam peperangan Yamamah tadi yang Ustaz Mi cerita tadi, 70 orang syahid. Jadi kebimbangan itu menyebabkan Khalifah Abu Bakar dia mengumpulkan dan menulis semula naskah Al-Quran. Okey Adik? Okey, permulaan yang baik. Okey. Yang kedua, Khalifah Umar Al-Khattab. Apa dia buat dalam bidang pendidikan? Menubuhkan sekolah, iaitu disebut sebagai namanya Al-Kutab, yang dikhususkan untuk kanak-kanak. Dan yang terakhir, Khalifah Uthman bin Al-Affan. Apa dia buat? Menyelaraskan bacaan qiraat dan penulisan Mashaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy dengan nama Mushaf Utsmani yang kita pakai sampai ke hari ini. Allahu Akbar. Inilah adik-adik pencapaian-pencapaian dilakukan oleh 4 khalifah daripada era pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Adik-adik dah faham? Cantik, alhamdulillah. Jadi yang terakhir adik-adik, kita ambil iktibar daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin dengan mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Ini kita kena buat. Contohilah kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin, iaitu mengutamakan kesejahteraan agama, rakyat dan negara. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah apa dia? Menggiatkan usaha dakwah agar kebenaran Islam dapat disebarkan. Contohilah apa yang dibuat Khulafa Ar-Rashidin. Mereka menyebarkan dakwah, membuka wilayah-wilayah sampai ke Rom. Mereka menyampaikan Islam. Allahu Akbar. Okay, yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Yang keempat, sebagai umat Islam, kita hendaklah menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan negara. Okay, kita kena bersifat inovatif. Kan? Macam kita punya Khulafa Ar-Rashidin ini, insya-Allah. Okay, yang kelima, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengamalkan akhlak yang terpuji agar menjadi contoh teladan yang baik. Okay? Yang keenam, sebagai umat Islam, kita hendaklah menyokong kegiatan ekonomi umat Islam supaya umat Islam dihormati. Okay? Inilah iktibar daripada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, daripada 4 khalifah yang kita kaji ciri-cirinya, yang kita tengok pencapaian-pencapaiannya. Mudah-mudahan adik-adik bermanfaat kepada kita dan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okey adik, jangan lupa ingatkan kembali faktanya, ingat kembali ciri-ciri khalifahnya, ingat kembali pencapaian-pencapaiannya. Mudah-mudahan mudah Allah Ta'ala bagi kita ingat dan kita dapat jawab di dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Baik adik, sekadar itu dulu daripada Ustaz Mi, insya-Allah. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis di bahagian deskripsi yang disediakan khas untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi, share-sharekan dengan kawan-kawan, kongsi-kongsikan. Mudah-mudahan pahala itu terus mengalir dan bermanfaat kepada semua yang mendengar video Ustaz Mi ini. Tahniah semua, sampai ke saat ini anda bersama dengan Ustaz Mi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.